Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Terima kasih para pengacara majlis, barisan tetamu, adik-adik, para peserta yang dikasihi Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama dan semestinya kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah kurnia daripada Allah, tuan-tuan dan puan-puan, pagi ini, hari ini dapat kita bertemu, berkumpul sebagai salah satu usaha kita untuk melebarkan dan meningkatkan lagi syiar dakwah Islam, dan juga dalam usaha kita memimpin dan mendidik diri menjadi insan yang lebih baik, dan dalam usaha kita untuk mempelbagaikan keindahan dan kesenian, kecantikan Islam itu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dalam tempoh yang saya diberi ruang, dalam tempoh saya ingat dalam 40 minit macam tu, saya nak bawa para hadirin berkenaan dengan ilmu adab dan juga tentang kepentingan kedua-duanya dalam kita menjadi seorang pemuda dan seorang manusia. Kalau kita melihat kepada kehidupan ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Aku ini diutuskan untuk menyempurnakan akhlak. Maka mesej yang terbesar yang mewarnai keindahan hidup ini ialah tentang akhlak. Kerana ramai sahaja orang yang bijak tetapi belum tentu berakhlak. Namun akhlak itulah yang menghiasi keindahan kehidupan ini. Sebenarnya saya tak apa nak biasa majlis yang nampak macam formal macam ni. Tuan-tuan okey kan? Okey ya? Saya rasa macam takut semacam nak lah. Tuan-tuan, kalau dalam bahasa macam nak ke arah utara tu boleh faham lagi kan? Kalau macam masa tak apa nak boleh faham, tuan-tuan angkat tangan. Boleh? Saya cubalah nak meng-KL-kan diri saya, tapi tak apa jadi. Even saya duduk di sini lama. Saya study di Gombak, di UAE Gombak. Saya masuk tahun 2010. Saya habis 2014, tapi saya stay di sini sampai 2016. Maksudnya 6 tahun, 2010 sampai 2016. Boleh dah lah nak claim orang KL kan. Kalau nak minta zakat Selangor pun lepas dah tu. Saya belajar di UAE Gombak dalam degree dalam bidang kaunseling, perguruan pendidikan. Dan dalam masa itu, dalam tempoh 6 tahun itu, saya datang daripada kampung, anak muda daripada kampung yang tidak pernah menjejakkan kaki ke Kuala Lumpur. Even masa tahun 2010 saya masuk KL itu, that was the first time saya kenal. Saya tahu apa rasa burger McD. Sebelum tu tak pernah rasa McD ni macam mana, cuma tengok kat TV je. Tu pertama kali. McD di Taman Malawati tu lah. Tu yang pertama kali saya try. Bila masuk belajar, dalam kekangan ekonomi keluarga, di situ menyebabkan kita menjadi kreatif. Saya mula menjinak-jinakkan diri di dalam bidang penulisan buku. Maka saya mula menerbitkan buku yang pertama saya tahun 2010, bertanya tentang Tuhan. Masa itu dengan publisher Mas Street. Masa itu saya masih belajar. Dapat pegang royalty buku yang pertama RM2,400. Untuk seorang student umur 20 tahun, kita dapat RM2,400. Masa tu dah sedap dah. Dah boleh sewa Vivo hujung minggu, boleh keluar bawa kawan tu, kira dah steady dah. Kemudian saya mula sambung buku kedua, ketiga, dan Allah takdirkan saya dengan dunia buku itu. Saya dapat berkenalan dengan beberapa orang figura penting. Masa tu saya student, saya nak kongsi dengan adik-adik ni pun student, majoriti student kan. Sekolah menengah ataupun kolej ataupun macam mana? Bakal kolej dan universiti lah kan, sekolah menengah dan ke atas. Saya nak cerita semangat sikit boleh, dalam 2-3 minit awal ni saya nak cerita pasal inspirasi diri dulu. Nak bagi saya dapat saya punya momentum, keberanian ni. Dan dalam tempoh itu 22, 23,
Saya dapat kenal dengan beberapa figura penting yang akhirnya Allah takdirkan ada beberapa orang figura ni yang bila Allah takdirkan dia membaca buku kita, dia rasa tersentuh dan dia rasa macam nak hadiahkan kepada kita sesuatu. Dan saya dapat pergi Mekah menunaikan umrah secara free, ada orang sponsor. Allah hadirkan rezeki dalam pelbagai bidang dan cara. Kemudian saya berkenalan dengan beberapa orang dalam bidang industri. Saya mula berjinak-jinak dalam bidang skrip. Saya mula menulis skrip pertama saya untuk TV Al-Hijrah, untuk telemovie dia. Surat untuk dia, saya ingat itu telemovie pertama. Kemudian saya sambung lagi, saya buat telemovie keagamaan untuk Astro Oasis. Kalau tuan-tuan ingat lalu dekat FYP tuan-tuan sekarang yang cerita pasal ustaz yang jahat pakai serban tu, Al-Kazab. Itu cerita saya. Kemudian saya mula lagi, saya sambung lagi dengan penulisan novel dan buku. Saya 2016 saya balik ke kampung, saya dapat tawaran mengajar di sekolah di Pulau Pinang. Saya dapat panggilan daripada bekas pengarah telemovie saya yang lama untuk saya datang ke Kuala Lumpur bantu sambung skrip dia untuk siri Samarinda TV3. Pengarah ini dialah owner skrip itu, kemudian dialah penerbit skrip itu dan dia ialah penulis skrip asal. Cuma masa peringkat syuting sedang berjalan, skrip tak sempat habis, jadi dia call saya datang KL untuk sambung. Maka itulah cerita Nur yang tuan-tuan nak tengok dulu tu. Dia bunyi sound effect tu. Yang cerita Nur tu lah. Tapi yang satu lah, bukan yang dua. Okay. Dan saya sambung lagi lah dengan beberapa penulisan dengan TV channel View, dan insya-Allah hujung tahun ni kalau tidak ada aral akan terbit satu filem dengan Mr. Kokom. Itu juga antara hasil tangan saya. Tapi saya bukan nak beritahu tu, saya nak beritahu bagaimana Allah mengaturkan kehidupan kita dengan ilmu. Baru rasa sedap sikit suara ni, no? Allah mengaturkan kehidupan kita dengan ilmu. Tuan-tuan, saya ada berapa minit lagi? Banyak lagi kan? Saya nak bermula bila saya tengok adik-adik pelajar ni dalam bidang nasyid ni. Tuan-tuan kenal Imam Malik? Imam Malik siapa? Bukan Malik yang gangster tu. Imam Malik ialah salah seorang imam. Apa sebut? Imam cerah juga apa? Imam apa? Imam mazhab kan? Dia ialah guru kepada Imam Syafi'i, imam kita. Imam Malik, masa dia muda-muda, masa dia kecil sekolah menengah, cita-cita dia, he want to be a singer. Dia nak jadi penyanyi. Bahkan dia tak pernah peduli pun tentang keagamaan, tentang kita-kita ni. Dia masa tu dia fokus on, dia nak masuk apa? Tak ada lah Akademi Fantasia masa tu kan. Tapi dia nak jadi penyanyi. Sampai satu hari mak dia kata kepada dia, "Wahai Malik, tahukah kamu nak jadi penyanyi, you won't survive long. Kamu takkan bertahan lama." Mak dia terus speaking tu. Kamu takkan bertahan lama. Kalau kamu nak jadi penyanyi, kamu takkan bertahan lama kalau kamu tidak ada paras rupa yang cantik dan handsome. Mak dia kata kat dia. Jadi lupakan saja niat kamu. Sedangkan Imam Malik ni tuan-tuan, dia antara imam yang paling handsome tau. Tapi itu pun mak dia kata kat dia, "Malik, kalau nak jadi penyanyi, rupa parah tak ada, lupakan. Kamu tidak akan bertahan lama." Jadi tagline vokal bukan sekadar rupa tu kan. Yang tu mak Imam Malik dah mula orang awal lagi. Maka mak dia bawa dia, channelkan dia daripada nak jadi penyanyi biasa untuk masuk ke hiburan yang macam nasyid ni dan mula melazimi kitab fiqh. Dan ayat pertama mak dia kata kepada dia, masa mak dia mula-mula bawa dia pergi jumpa dengan satu orang guru nama dia Rabi'atul Ra'yi. Cerita ni panjang lah, tapi saya ringkaskan. Mak Imam Malik kata kepada dia, "Wahai Malik, ta'allimu min adabihi qabla ilmi." Belajar dulu adab dan akhlak tok guru tu. Tengok tok guru tu punya adab dan akhlak, kemudian barulah follow ilmu dia. Itu ialah rules first dalam kehidupan. Kata ulama, ta'allimu adab qabla ilm. Permulaan ilmu ialah belajar adab, moral dulu, akhlak dahulu, barulah kita fokus on ilmu. Itulah yang diamalkan di sebahagian negara maju. Di peringkat sekolah rendah dia itu, dia perkenalkan pendidikan moral, civic, untuk cuci tanah, untuk menghormati para guru, menghormati warga emas, menghormati rakan-rakan saudara yang kurang upaya, jaga elok sampai full kelebihan itu. Maka bila masuk peringkat atas, barulah dia akan diterima proses ilmu. Maka bila dia ada ilmu, dia ada ilmu dengan adab.
Hari ini penyakit masyarakat sekarang, kadang-kadang kita ada ilmu tapi ilmu tanpa adab. Itu fitnah terbesar. Sebab tu tuan-tuan, Imam Malik bila dia terdidik dengan ilmu dan adab, dia sangat mementingkan adab. Imam Malik seorang imam yang sangat mementingkan adab. Dan Imam Malik diuji tuan-tuan dengan anak dia sendiri tidak beradab. Bukan saya kata, dia kata. Imam Malik ada 4 orang anak, 3 orang lelaki, seorang perempuan. Yang perempuan nama Fatimah. Imam Malik, imam yang besar di Madinah, nombor 1. Tapi anak dia 3 orang lelaki ni tak minat belajar ilmu. Dia ada 2 orang anak saudara lelaki yang suka ilmu. Satu hari Imam Malik sedang mengajar 2 orang anak saudara dia lelaki. Anak dia turun daripada tingkat atas, lintas depan dia dengan membawa satu sangkak burung merpati sebut dalam riwayat. Maka Imam Malik kita tengok orang tak ada adab dia kata. Walaupun anak dia sendiri, orang yang tidak beradab dengan ilmu, dia tidak beradab dengan Allah. Imam Malik. Anak saudara dia 2 orang tu jadi perawi hadis, dan seorang anak dia perempuan jadi perawi hadis. Sebab Imam Malik bagi dia keilmuan sangat penting. Bahkan Imam Malik pernah mengatakan la yu'khazu ilma min arba'atin. Jangan kamu ambil ilmu daripada 4 jenis manusia. Dan salah satunya dia kata apa? Rajulun salihun fadilun iza kana la yahfazu bihi ma yuhaddis. Jangan ambil ilmu daripada 4 orang. Yang salah satunya orang yang walaupun dia nampak baik, nampak pandai, nampak alim, tetapi dia tak jaga perkataan yang keluar daripada mulut dia. Kata Imam Malik, orang macam ni jangan kita ambil ilmu daripada dia. Sebab keindahan dan kecantikan akhlak itu menggambarkan segala-galanya. Adik-adik semua ni paling tinggi tingkatan berapa? Tingkatan 5. 5 Betul semua. Kalau hampa geng-geng yang makan kentang tu hampa kenal kan? Saya nama saya tak tahu yang makan kentang. Saya semua nak menyelami hampa juga. Sebab zaman kita berbeza. Walaupun saya tak tua mana, saya baru 23. Tapi saya cuba nak menyelami. Sebab saya mengajar di sekolah, peringkat sekolah kan, anak-anak murid saya duk sembang Form 1, Form 2 ni. Lepas sembang tentang, dulu sembang tentang budak 46. Tentang, dulu saya ingat budak 46 tu racer, yang Rossi tu rupanya ada satu budak yang dia pandai buat tu kan. Lepas tu dia bergaduh tau. Ada budak sekolah saya ni bergaduh antara budak 46 dengan jangan sebut saya Coki dia sampai bergaduh. Satu geng kata budak 46 lebih real sebab dia buat manual. Satu geng lagi tak, Coki lagi best pasal dia auto. Saya kan bergaduh pasal kes berebut tanah ke kan, kes nak pilih raya ke, rupanya bergaduh pasal budak 46 dengan Coki. Budak zaman sekarang ini tak cerita budak makan kentang tu lagi. Tapi masyarakat memang berubah. Kita kena berinteraksi dengan masa. Buat macam mana kan? Zaman kita mungkin berbeza, zaman kami lain, zaman adik-adik sekarang lain. Beza. Kan orang kata kan zaman sunat laser dengan sunat atas batang pisang kan? Berbeza. Tapi tak apalah, kita menghormati zaman. Tak ada masalah. Baik. Tapi saya nak bawa sikit, boleh saya nak tarik tentang akhlak. Saya ingat pagi-pagi macam ni hampa pun nak bagi hampa semangat. Saya banyak cerita boleh kan adik-adik? Saya ada masa lagi 20 minit kot. Saya nak banyak cerita boleh kan? Baik. Saya nak cerita tentang nak bagi hampa semangat untuk belajar dan belajar dengan keilmuan. Imam, ada seorang imam lelaki lah imam ni, dia kerana dia Islam berkembang di Eropah until today, sampai sekarang lelaki ni dia karang kitab musannafat yang besar lah, tapi lelaki ni imam yang besar tapi kita kurang kenali dia. Nama dia Al-Imam Baqi bin Makhlad. Imam Baqi bin Makhlad ini dia orang Spain, orang Sepanyol. Masa zaman kegemilangan Andalus, dia orang orang Europe. Dia masa di Eropah masa tu keilmuan dah banyak tapi tok guru besar kurang. Pekat sangat ni. Kurang. Okey, saya try untuk meng-KL-kan diri saya. Dan apa dia buat? Okey. Dia berjalan kaki all the way from Spain to Iraq, to Baghdad Iraq kan. Tuan-tuan, berjalan kaki tau. Dia tak sebut naik Grab, jalan kaki. Imam Baqi bin Makhlad naik jalan kaki daripada Sepanyol, ialah dia lintas satu laut, dan dia pergi ke Baghdad untuk berguru dengan Imam Ahmad. Berjalan kaki.
Saya tak tahu pace berapa, tapi jalan kaki. Bila sampai ke Baghdad, dia nak dapatkan Imam Ahmad masa tu. Rupanya Imam Ahmad tak boleh belajar, tak boleh mengajar sebab ada larangan pemerintah. Maka dia beritahu kat Imam Ahmad, "Ya Imam, ana rajulun gharib min biladil ba'id." Saya seorang lelaki asing daripada negeri yang sangat jauh. Imam Ahmad kata, "Jauh ni mai daripada mana? Penang, Kedah?" "Dah." "Afrika?" "Dah." "Saya datang daripada Andalus, Sepanyol. Jalan kaki. Saya mata-mata nak belajar ilmu dengan Imam Ahmad." Imam Ahmad kata, "Tak boleh sebab saya dilarang. Tak boleh ditarik." Pasal ada kes dengan kerajaan masa tu. Maka kata Baqi bin Makhlad, "Tapi saya dah mai jauh, macam mana?" Maka kata Imam Ahmad, "Tak apalah. Datang rumah aku esok, setiap hari bawa mangkuk. Mangkuk macam peminta sedekah tu. Seolah-olah menyamak macam peminta sedekah. Setiap hari mai ketuk pintu, aku akan buka pintu. Aku akan bagi satu hadis. Tapi tak boleh banyak. Satu hadis. Tapi berkat kesabaran Baqi bin Makhlad dengan nak menuntut ilmu, maka dia satu sampai dia jadi imam yang sangat besar. Dan dia bawa pulang khazanah Imam Malik ke dunia Eropah. Sampai sekarang sebahagian daripada orang Eropahnya Islam, ya, kerana kesungguhan dan ketelitian anak muda ini dalam nak menuntut ilmu. Satu lagi cerita tuan-tuan tentang Imam Ahmad ini. Akhlak yang ada pada dia bukan sekadar ketika mana dia jadi murid, ketika mana dia jadi guru. Imam Ahmad ni satu ketika dia ada anak murid nama Harun ibn Abdullah al-Jamali, anak murid dia. Masa ni Imam Ahmad dah tua, jadi anak murid dia dah mengajak dah. Satu hari Imam Harun bin Abdullah ni cerita, tengah malam masa tu dia tengah duduk di rumah, dia tengah duduk buat research, kan, dia buat paper untuk nak mengajak esok. Tiba-tiba dia dengar satu ketukan pintu di rumah dia. Pukul 1 pagi dah. Tiba-tiba ada pintu diketuk. Maka dia tanya, "Who is that?" Siapa tu? Maka lelaki ni kata, "Ahmad." Dia tak kata, "Saya Datuk Seri Imam Ahmad." Tak, dia kata, "Ahmad." Maka kata Harun ni, "Ahmad ada banyak kat Baghdad ni." "Which Ahmad?" dia kata. Alah, dia Tok Guru, dia cakap bahasa Inggeris sikit kan. "Ahmad yang mana ni?" Kata, "Ahmad Ibn Hanbal." Dia terkejut. Takkan Ahmad Ibn Hanbal Tok Guru saya? Pasal Imam Ahmad masa tu level dia dah Tok Guru yang paling besar dah, yang level Tan Sri dah. Masa tu mereka dah berjaya dah di Baghdad. Maka dia terkejut. Ahmad Ibn Hanbal, tak ada orang lain, seorang ni Tok Guru lah, Tok Guru paling besar. Maka dia buka pintu. Bila buka pintu, betul Imam Ahmad duduk depan pintu rumah dia pukul 1 pagi. Nak buat apa tu agak-agak? 1 pagi, Tok Guru paling besar datang ke rumah anak murid dia yang dah jadi guru juga masa tu. Tak ada lah Imam Ahmad main ajak tengok bola 1 pagi, dah lah kan. Cuma dia terkejut, Tok Guru main buat apa pukul 1 pagi ya? Maka Imam Ahmad kata, "Saya ada benda nak cakap sikit." Maka kata Harun ibn Abdullah ni, "Baiklah Tok Guru, kalau macam tu silakan masuk. Tapi sepatutnya kalau Tok Guru nak beritahu saya apa-apa, Tok Guru jangan mai, saya pergi jumpa Tok Guru tak apa." Nampak adab. Tok Guru just order, saya akan datang. Tapi Imam Ahmad sendiri took the trouble untuk pergi jumpa anak murid dia tengah malam. Kita bayangkan guru yang baik. Sebab tu kita di sekolah kita aplikasikan konsep macam tu. Cikgu yang main kat kelas tu kan? Cikgu yang turun pergi kelas tu, cikgu yang turun pergi kelas ni. Macam bagus cikgu-cikgu di Malaysia ni kan? Walaupun banyak FYP, tapi okey lah kan? Bagus dia pergi kelas tu, pergi kelas ni, dia rajin lah. Lepas tu cikgu-cikgu kat Malaysia dia kurui-kurui rajin. Baik. Maka Imam Ahmad bila masuk dalam rumah, kata Harun ibn Abdullah ni, Imam Ahmad jalan tunduk, dia jalan slow. Dia jalan macam berhati-hati tau. Slow, pelan-pelan. Sebab apa? Sebab Imam Ahmad takut hentakan kaki dia itu menyebabkan anak-anak isteri Harun dalam bilik akan terjaga sampai teror tu. Dia takut mengganggu anak Harun sedang tidur. Sampai di satu penjuru tempat Harun menulis ni, maka duduk Imam Ahmad cakap dengan pelan-pelan. Harun ni tanya, "Wahai Imam, Tok Guru, apa ceritanya? Apa yang nak luah ni? Apa nak beritahu saya ni?" Maka kata Imam Ahmad, "Bukan, tadi siang masa kamu tengah mengajar dekat masjid, saya lalu." Dia kata. Imam Ahmad cerita ya. Dia kata apa? "Tadi siang waktu kamu sedang mengajar di masjid, saya lalu. Bila saya lalu, saya nampak kamu mengajar. Cuma masa tu pagi, waktu macam ni kan. Tempat kamu duduk tu ada atap teduh.
Tapi sebahagian belah kiri anak murid kamu tu panas. Tak kena aircon. Tak kena aircon lah. Saya kena matahari. So 1/3, 1/3 daripada kawasan tu tak kena matahari panas. Kamu sedang mengajar di depan, kamu tak perasan. Kan masa tu anak murid ramai tau. So 2/3 okey, tapi yang belah sini macam kena matahari, so dia panas. Masa dia menulis hadis tu dia panas. Tapi kamu mungkin tak perasan. Jadi saya ingat kalau boleh lepas pada ni cuba tengok sama anak-anak murid di belakang. Nampak? Guru besar yang baik, dia akan pastikan anak murid dia walaupun dah jadi guru, dia akan tegur dan dia akan pantau. Dan dia akan beritahu, jangan kita terlepas pandang walaupun anak murid yang paling belakang. Ya. Ada cerita juga pasal anak murid paling belakang ni. Saya cerita. Itu cerita saya lah. Sagi. Saya nak habis ni dulu. Maka Imam Ahmad kata macam tu kan. Lepas cerita tu dia salam dan dia balik terus. Kita tengok akhlak dia. Walaupun dia imam yang besar, dia boleh saja tegur depan-depan sebab anak murid dia harum tu. Tapi dia jaga air muka KL, dia jaga air muka anak murid dia. Masa dia fikir anak murid dia pun dah jadi guru dah. Dia pilih waktu yang paling sunyi tengah malam saat tidak ada orang lain dengar. So dia tegur anak murid dia masa tu. Dia kata next time bila waktu kelas, you make sure yang walaupun murid-murid you dekat belakang, so dia juga terjaga kebajikan dia. Maknanya dia tak biar orang-orang yang di belakang yang ni macam ketinggalan. So jaga semua. Even terkena panas matahari pun dia sangat jaga tentang kebajikan murid. Sehingga inilah antara yang diperjuangkan oleh Yayasan Nur Inspirasi daripada Umi dan kawan-kawan sejak dulu lagi. Nak jaga anak-anak kita yang kurang bernasib baik kan. Kita nak duduk sekali dalam satu saf. Pasal kita nak bagi tahu yang tidak ada dalam kalangan kita yang ketinggalan. Ya, tidak ada dalam kalangan kita yang ketinggalan. Saya dulu ada seorang anak murid masa tu di KL. Saya tadi sebut sekolah orang dekat sangat dengan sini. Dia ada satu perangai yang dia sangat diam. Sangat diam, kemudian bila dia bercakap dia sangat takut. Saya tak mau contoh itu tak boleh. Itu ada akta kerahsiaan. Saya minta maaf, saya tarik balik yang tu. Jadi itu akta kerahsiaan, saya teringat tak boleh. Okey, yang ni cerita ni tak ada rahsia. Satu lagi, seorang anak murid ini sekolah lain, dia ada satu perangai, saya ingat sama pun dengan kita. Dia suka sebut, saya minta maaf, ini bukan saya nak mencarut, tapi dia sebut perkataan itu. Budak-budak muda kan suka sebut apa? Do, lepas tu apa lagi? Dengar. Betul? Sial kan? Yes, tama-tama kalau main game kan. Kalau main game, budak-budak yang sopan pun bila dia main game dia lupa diri. Sebab bila dia main game kan dia boleh communicate dengan kawan dia dalam game tu. Keluar habis semua kamus, daftar mencarut tu semua keluar habis. Sedangkan dia budak yang baik. Ini berlaku dalam remaja sekarang. Teman-teman lepak kedai makan kan, dapat wifi free, order yang kosong satu, duduk 5 jam main game. Masa tu kita akan dengar list of mencarut tu banyak. Okey, tak apa. Seorang anak murid kami ni di sekolah dekat KL, masa tu saya internship. Dia budak form 1, sesi petang saya ingat. Saya boleh kenal dengan dia sebab satu hari itu saya dia tu ketua kelas. Saya ingat sekarang budak tu pun dah besar. Saya kelas relief, jadi dia akan main ke bilik kaunseling, dia akan panggil saya, cikgu, dah lewat tu? Dia kedo kat saya. Saya kan budak Penang, saya bukan tahu dua-dua apa kan. Dia form 1, dia cikgu, dah lewat tu? Saya pun, okey, saya pun ambil bag, naik kelas kan. Lepas tu lama, saya kan intern 4 bulan. Tu dia kan kerak main tau. Saya kan kadang suka terlewat, macam hari ni lah terlewat sikit kan. Saya sampai kelas dia kan main, dia ketuk pintu. Assalamualaikum, cikgu. Pukul 3 dah duk. Saya pun okey duk, saya pun boleh. Okey lah. Berlangsung hampir 2 bulan. Kalau budak tu dengar cerita tadi pun dia tak marah sebab saya minta izin kat dia dah nak cerita. Dia dah besar lah sekarang. Kemudian kan, kadang-kadang kami student, bila malam-malam lepak lah dekat kedai makan, sama-sama dengan kawan kan. Saya cerita kat kawan, aku dah seorang anak murid ni, dia sporting lah. Dia cakap dengan aku, dia cakap do yang okey kan. Aku lupa aku cikgu, dia cakap do ya. Kawan saya orang KL. Dia kata, kau tak tahu ke do? Apa dia? Kau tak tahu masuk do ke do? 2 kali do ni. Tak tahu lah. Serius do? 3 kali lah. Kita pasal apa? Budak kau, do kan kau? Berapa lama? 2 bulan lah. Gila tu 4 kali.
Saya kata, bagi tahu sebab apa? Serius lah kau tak tahu? Saya kata, serius doh? Saya pun doh. Do tu adalah singkatan untuk bodoh. Kata kau saya. Saya tak tahu betul ya orang KL. Betul ya? Tapi apa tak guna dah do sangat? Apa pakai apa lah ni? Di zaman saya ni, zaman saya muda pakai do. Kawan saya kata kat saya, do tu singkatan untuk bodoh. Do. Dah bodoh saya sekali. Betul ya? Kau tak tipu. Tak tipu, memang do tu bodoh. Dia panggil bodoh. Lepas tu lama-lama dia nak singkatan, nak jaga hati kawan, panggil do. So kalau dosa tu 10, dapatlah 5 diskaun kan. Sebab tak sebut bodoh, sebut do saja. Saya baru tahu. Bila saya tanya kawan saya yang lain dengan KL juga, betul ke bodoh, do tu maksudnya bodoh? Betul do? Kena 5 kali ya. Jadi saya baru tahu, selama ni 2 bulan saya dibodohkan oleh pelajar sendiri dan saya merelakan pemudahan tersebut. Seolah-olah macam selama ni dia main kata, masuklah bodoh. Okeylah bodoh, masuklah baik-baik kan. Pukul 3 dah bodoh, okeylah bodoh, masuklah kan. 2 bulan dia bodohkan saya dan saya terima benda tu dengan redha. Itu masalah bila tak ada ilmu, nampak? Saya tidak ada ilmu tentang anak muda dan ilmu bahasa lain. Itu kepentingan ilmu tu. Ilmu ni penting tu kan, dia meliputi banyak cabang. Saya pun fikir macam mana saya nak nasihat dia. Esok pergi sekolah, saya sembang dengan kaunselor yang betul di sekolah tu. Dia kata, akak pun agak ada. Memang dia cakap macam tu kan. Kita dah tegur lah tapi tak jalan. Budak tu dia tak biadab. Cuma dia memang macam tu. Dia cakap macam tu kan. Lepas tu saya sembang dengan kaunselor yang lebih berpengalaman dekat luar, yang bukan dekat sekolah. Saya kata, macam mana tindakan saya doktor? Saya nak bantu budak ni, tapi dengan cara yang cool, masuk dalam dunia dia. Dan saya punya lecturer ni kata, ada satu cara, tapi cara ni saya tak sure kan, kata, digunakan dekat sekolah. Tapi kalau you nak try, you jangan cakap saya suruh lah, kata. You kena jadi lagi kasar daripada dia, baru dia terkejut. Macam tu lah, tak buat. Dan saya balik rumah, saya lepak dengan member KS, saya kata, ada tak bahasa yang lagi jahat daripada do? Ada do? 6 kali. Saya kata, apa dah ada jahat daripada do? Dan yang bila aku sebut tu, orang yang do ni kata, lemak, macam tu kan. Sebab kadang-kadang budak-budak ni dia akan anggap cikgu ni skema ni macam tu kan. So kita bagi satu buah yang dia bagi dia terduduk sikit kan. Ada tu apa dia? Dia bagi tahu saya yang apa? Yang abang jangan tiru lah. Ni dia sebut sial tu lah kan. Sebut sekali dia kata. Okey tak apa. Saya pun tak apa, saya ready. Saya hafal sial. Lepas sampai subuh tu bagi salam, sial. Saya nak sebut sial. Tak ada, saya macam takut lupa kan. Tak apa. Saya sekolah petang. Duduk atas motor pun sial. Orang pun heran, dia bersepa dia ni kan. Dia berzikir rupanya duduk mencarut. Tapi kita niat baik. Saya pun dah ready lah, saya tahu. Sekejap lagi kelas budak ni 3.20 nak masuk kelas dia. Saya lambat sikit, saya tunggu. Sial. Okey. Kesenang kita ni dah tak mencarut je. Baik oh. Kita je dah tak reti mencarut. Tapi tu bukan mencarut. Dia bukan mencarut, cuma dia cakap kebiasaan di mulut. Kita nak ubah yang tu kan. Lepas tu dia main macam biasa, dia ketuk pintu. Yo, hari Rabu 3.20 kelas tu. Saya pun ambil beg. Okey siap. Dia tengok saya. Dia tengok saya. Dia kejut tau. Dia tu, cikgu tu sebut benda tu. Tapi saya tak kata kat dia siap tu kan. Dan saya pun panggil dia, sembang dengan dia. Rupanya saya cuba menyelami dia. Memang budak ni dia tak jahat pun. Dia budak baik, ketua kelas. Tapi tak sebab dia jadi macam tu. Okey, dia ceritakan saya, rupanya bahasa do sial semua ni dalam rumah dia. Siapa idola dia? Siapa contoh dia? Mak dan ayah dia. Dia kata, cikgu saya dekat rumah, mak ayah saya do sial biasa dia kata. Ayah depan TV pegang remote, mak dia dulu tepi tu. Mak dia tengah duk ambil alat makeup. Apa benda sial? Do dengan sial tu biasa. Jadi dia tak rasa, saya minta maaf tapi ini cerita betul. Dia tak rasa benda tu salah. Itu masalah kita sekarang. Kadang-kadang anak-anak muda ni dia tak jahat. Cuma dia tengok apa yang berlaku di sekitar dia dan benda tu dah jadi norm. So dia anggap benda tu mungkin tak salah. Sebab tu benda kita lihat sekitar kita sekarang dekat TikTok, dekat Facebook. Facebook memang tak main dah kan sekarang kan. Apa TikTok saja kan. Dekat TikTok, dekat apa sekarang ni, thread yang baru tu. Macam-macam YouTube. Bila benda-benda mencarut apa semua ni, benda-benda kerosakan akhlak ni dah sangat biasa, maka kita akan tiru dan kita anggap benda tu biasa. Itu penyakit akhlak sekarang. Student ni beritahu saya, memang mak dan ayah saya cakap macam tu dan saya tak tahu benda tu salah, saya ingat benda tu biasa.
Dan bila kita cerita dengan dia, sesi dengan dia, akhirnya dia boleh ubah lah, dia boleh buang sikap tu. Cuma apa yang saya rasa tersentuh bila dia cakap, saya tak rasa benda tu salah, saya ingat benda tu biasa. Nampak tuan? Bila kerosakan akhlak dah jadi budaya, maka orang menganggap macam kerosakan akhlak itu biasa. Itu masalah dia. Tuan-tuan, saya dah masuk lagi ya? Apa kan jawab? Saya ada masuk lagi 5 minit. 5 minit. Okey, 5 minit saya nak habiskan. Last, boleh adik-adik? Ya. Nampak macam marah kat aku. Okey ni. Saya bercakap kat sini 35 minit tau. Saya datang sini 5 jam. Saya punya perjalanan saya 5 jam daripada Penang untuk bercakap 35 minit dengan abang. Tapi tak apalah. Demi cinta aku pada kamu semua, saya relakan. Okey. Saya pun nak balik lagi 5 jam pula ni. Okey. Ada seorang imam lagi. Memang saya nak cerita imam je, dia bagi banyak-banyak. Sebab saya tengok budak-budak muda ni saya suka. Nama dia Abu Yusuf. Okay, saya cuba disiplin ke dia, saya akan mati syak 5 minit. Cukup 5 minit, hampa angkat tangan tau. Okay, hampa angkat tangan. Lebih 5 minit, hampa buh saya ramai-ramai. Okay, saya cepat-cepat lah. Abu Yusuf ni tuan-tuan, dia ialah seorang imam nombor 1 dekat Baghdad. Okay. Dia ialah, kalau zaman sekarang kita boleh kata mufti nombor 1 negara. Zaman Khalifah Abbasiyah dia nombor 1. Dia qadi qudah. Antara ramai-ramai mufti, dia pengurusi mufti. Nama dia Abu Yusuf, Qadi Abu Yusuf. Dia ialah anak murid istimewa kepada Imam Ahmad bin Hanbal, pengasas mazhab, Imam Abu Hanifah, pengasas mazhab Hanafi. Baik. Saya nak cerita zaman dia budak. Saya nak pergi yang tu. Abu Yusuf, cerita ni saya ambil dalam Syekh Abdul Fattah Abu Qudah. Dia sebut masa Qadi Abu Yusuf ni kecil, dia seorang pelajar yang miskin. Dia seorang pelajar yang miskin, susah. Jadi mak dia tak bagi dia pergi sekolah. Mak dia suruh dia pergi kerja. Dalam riwayat sebut dalam Sufahat min Sabirin ulama kata dia kerja penghantar makanan. Zaman itu. Cuma dia tak sebutlah Grab Food ke Food Panda ke, tak tahu. Cuma penghantar makanan. Ada yang kata dia kerja dobi, tapi dia kerja. Masa tu dia baru form 2, 14 tahun. Tapi tuan-tuan tahu apa dia buat? Dia selalu ponteng kerja, dia pergi sekolah. Dia pergi masuk madrasah Imam Abu Hanifah. Hari-hari dia pergi kerja saat dapat RM1, RM2, dia lari pergi masuk kelas. Dia ponteng kerja untuk pergi sekolah. Kita tengok. Sekarang kita terbalik tau. Sekarang dekat sekolah dekat Malaysia, kita ada isu tau. Selepas PKP, budak-budak tak minat pergi sekolah. Sebab dia dah biasa pegang duit masa PKP. Dia biasa jadi food panda semua tu, dia ada duit. So dia rasa there is no need for them to go to school. Tak perlu dah, dia dah pegang duit. Dia rasa dia boleh pegang duit sebulan 500 dah besar. Sebab sekarang ni pegang 5,000 pun tak cukup. Tapi bila kita 15 tahun, 16 tahun, kita rasa kita pegang 500 kita dah cukup. Itu masalah kita. Dan itu dilema yang kami hadapi sangat kat sekolah. Nak pujuk kehadiran susah sekarang. Saya tak tahu dekat Kuala Lumpur, Selangor macam mana. Tapi di tempat kami memang masalah. Sebab murid bila dia rasa dia pegang duit, dia jadi influencer, jadi YouTuber, dia pegang duit, dia rasa dia ada duit, so tak perlu belajar. Berapa ramai pelajar-pelajar sekarang yang cita-cita nak jadi solos, dia dah. Sebab dia tengok solos pegang duit banyak. Yes. Tetapi dalam nak melahirkan seorang solos, berapa ribu solos lain yang kecundang. Betul ya? Hampa kena mengaku yang tu. So daripada hampa nak jadi gamer, sebaik hampa jadi engineer yang buat game. Sekarang universiti dah ada degree of gaming, masters of gaming. Awak boleh jadi pelajar yang belajar masuk engineering, masuk sains komputer, awak yang create that particular game. Dan awak juga orang nasyid kan, orang dakwah semua ni, buat game yang dakwah. Buat game tembak Allahu Akbar kan. Masya Allah, buat macam tu kan. Tembak mati sebelum mati, mengucap. Siapa boleh mengucap dapat bonus 500 markah naik. Macam tu, dapat pahala sikit. Semua menutup aurat kan. Aku nak cakap 5 minit terlajar ni. Tak ada cerita habis. Nampak habis? Boleh tak menganjur? Oi, okey tak? Apa macam sembang tuan ambil 5 jam. Saya nak habiskan macam ni ataupun tak perlu? Ha? Habiskan? Okey. Oh dia kata, kita ikut suara majoriti. Boleh Mi? Boleh kan? Saya habiskan contoh 1 minit ya? Okay. Ayat mu panas lagi? Okey. Kat mana tadi? Dekat dia ponteng kelas. Jadi saya cepatkan lah. Abu Yusuf dia ponteng kerja untuk pergi kelas. Sampai hari-hari duit belanja dia kurang. Sebab dia yang nak kena sarah adik-adik dia tau.
Lalu mak dia perasan, kenapa hang duit belanja kurang? Rupanya mak dia pergi siasat dia, anak dia ni ponting kerja. Bukan ponting kerja, pergi kerja sat, lari. Lari pergi mana tau? Bukan lari pergi tidur, lari pergi mana-mana, pergi OOTD kat mana-mana. Abu Yusuf lari masuk sekolah. Dia nak belajar. Terkalih tau. Dan mak dia siasat-siasat, rupanya Abu Yusuf ni pergi belajar dengan Imam Abu Hanifah, Nu'man bin Sabit. Maka apa berlaku? Mak dia pergi serang sekolah. Tak pernah berlaku ya. Parent pergi serang sekolah sebab cikgu tu buat anak dia datang sekolah. Sekarang terkalih kan? Maka tuan-tuan dia sebut dalam riwayat ni, mak dia serang sekolah, mak dia kata, mak dia jumpa Imam Ahmad. Tahu tak mak dia kata apa ke Imam Abu Hanifah? Kalau ada lelaki yang aku boleh claim merosakkan masa depan anak aku, awak lah orangnya. Dia kata kat Imam Abu Hanifah. Sebab apa? Imam Abu Hanifah terkejut. Sebab apa makcik? Yalah, anak saya sepatutnya pergi kerja, Sarah buat food panda, grab food semua ni untuk nak bantu adik-adik dia. Tiba-tiba dia terpengaruh dengan ustaz. Dia main sekolah hari-hari, dia berguru dengan ustaz. Dia tinggal habis kerja. Mak dia kata kepada Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah tersenyum lah. Dia nak main sekolah, biarlah, makcik dia muda lagi. Kata mak Qadhi Abu Yusuf, dia perlu bantu Sarah adik-adik dia. Kami tak ada duit. Ustaz tak apalah, roti di meja orang hidangkan, kami tepung pun kena cari sendiri. Itu ayat mak dia. Maka kata Imam Abu Hanifah, makcik, kalau makcik bersabar sebentar dengan pengorbanan anak makcik Yusuf ini, Abu Yusuf ini, dengan pengorbanan dia untuk menuntut ilmu, ingat dia form 2, percayalah kelak satu hari nanti dia akan makan faluzat. Faluzat ni hidangan Parsi. Saya nak terjemah bahasa mudah, daging wagyu A5 paling mudah. Dia akan makan daging wagyu yang paling mahal di sebelah sultan. Mak dia dengar berguling gelak kan. Mak dia kata, hang ni ingat ke ustaz saja pandai buat lawak je. Macam mana anak aku nak makan wagyu yang paling mahal sebelah sultan pula? Sedangkan kami orang susah, kami P40 tahu. Mak dia kata, mak sini saya tambah hal ni. Kami susah. Kami makan untuk hidup anak dia cukup lah. Aku tak pernah terfikir pun anak aku akan makan daging paling mahal sebelah pemimpin negara. Kata Imam Abu Hanifah, dia akan dapat peluang tu kalau makcik izinkan dia belajar. Dan mak dia tak percaya. Dia kata, aku tak percaya. Macam mana belajar boleh kaya? Kerja boleh kaya. Sedangkan Allah sebut dalam Quran kan, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah akan angkat darjat orang yang berilmu. Orang berilmu Allah jamin rezeki dia terjamin dan Allah akan angkat darjat dia. Okey, saya cepatkan lagi, saya nak habiskan. Maka ini penting. Kalau ada dalam ni guru, ingat dengar, ini penting. Imam Abu Hanifah kata macam ni. Sekarang ni macam ni nak makcik. Anak makcik kerja sehari gaji berapa ringgit? Maka kata mak Qadhi Abu Yusuf, dia kerja gaji sehari RM20. Ni saya sebutlah RM20, tapi dalam bahasa tu disebut mata wang mereka lah. Tuan-tuan tahu punya baik Imam Abu Hanifah, seminit lagi, okay, saya cepatkan. Saya tahu sebenarnya Imam Abu Hanifah, nak cepat kan. Imam Abu Hanifah kata, okey, sehari RM20, okey, tak apa. Dia tak payah pergi kerja, dia datang kelas. Hari-hari dia main kelas, hari-hari saya bagi dia RM20. Punya baik cikgu. Hari-hari saya bagi dia RM20, suruh dia datang kelas. Saya cepatkan satu lagi, saya ringkaskan lagi. Dan Abu Yusuf tak payah pergi kerja, hari-hari dia main kelas. Dan akhirnya dia berjaya, dia membesar dan jadi satu guru yang besar. Akhirnya Imam Abu Hanifah meninggal, dia ganti tempat Imam Abu Hanifah dan Sultan lantik dia jadi Qadhi Qudah, mufti nombor 1 negara. Bukan mufti nombor 1 negara, mufti nombor 1 khilafah. Satu hari datang perwakilan daripada Parsi bawa hidangan yang sangat mahal, hidang atas meja. Maka khalifah masa tu panggil Qadhi Abu Yusuf mai makan sekali. Qadhi Abu Yusuf tengok hidangan, dia tak pernah tengok. Dia kata, makanan apa ni? Kata apa nama ni, Khalifah, ini viral ni. Ni dah faluzat, makanan istimewa Parsi. Mai makan sebelah beta. Terus Qadhi Abu Yusuf gelak dan teriak at the same time. Khalifah rasa terhina. Dia kata, kenapa you gelak kat saya? Kata Qadhi, bukan gelak kat tuan, bukan gelak kat tuanku, tapi saya teringat dulu 40 tahun dulu Tok Guru saya pernah kata, kalau saya belajar sungguh-sungguh, saya akan makan hidangan paling mahal sebelah tuanku. Dan ternyata benda tu betul. Kenapa? Kerana dia melazimi akhlak, adab dan keilmuan. Walaupun susah sebentar, tetapi ilmu itu Allah jamin. Dengan ilmu Allah akan angkat darjat kita dalam kehidupan kita. Wallahu taala alam. Tuan-tuan, terima kasih banyak-banyak adik-adik, para hadirin. Saya minta maaf para hadirin yang dewasa, saya mungkin berinteraksi dengan laras yang lebih remaja sebab saya nak menyentuhi adik-adik kita.
Jadi mudah-mudahan kita ada ruang dan rezeki untuk kita berjumpa lagi pada masa-masa hadapan. InsyaAllah, saya Nazri Ibn Rijal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.